Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di HK Studio. Sebelum kita bermula, kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng untuk dapatkan lagi kisah seram dari kami. Tangisan Pontianak. Kisah seram ini berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri 3 sahabat karib, iaitu Daud, Ali dan Mizan. Ketika mereka tinggal bersama di rumah sewa sewaktu zaman belajar dahulu. Kisah ini berlaku pada tahun 2010. Pada jam lebih kurang 1 pagi. Angin pada malam itu sepoi-sepoi bahasa, seakan-akan mahu hujan. Daud, Ali dan Mizan biasanya kalau tidak keluar rumah, mereka akan bermain permainan video. Mereka suka akan bertaruh ketika bermain permainan video. Kalau salah seorang mereka kalah, mereka harus belanja air di kedai Kak Na di Pekan. Hendak dijadikan cerita, setelah habis bermain permainan video, mereka bertiga akan membuka televisyen dan juga membuka pintu rumah kerana hendak merasa angin di luar masuk. Setelah membuka pintu rumah, Daud, Ali dan Mizan pun lalu menonton cerita kegemaran mereka, iaitu Ninja Warrior. Masih jelas diingatan mereka. Ketika itu hujan masih renyah-renyah. Kedengaran sayup-sayup bunyi salakan anjing memecah keheningan pagi. Ali ketika itu mula berasa lapar. Lalu dia ke dapur untuk masak sesuatu. Ketika Ali hendak memasak, tiba-tiba dia terdengar sayup-sayup kedengaran bunyi perempuan menangis di belakang rumah sewa mereka. Yang lebih menyeramkan lagi, belakang rumah sewa mereka ini merupakan rumah kosong yang tidak berpenghuni. Dahulu, rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami isteri warga Siam. Kini, rumah tersebut ditinggalkan kosong kerana pasangan tersebut telah lama meninggal dunia. Jelas kedengaran oleh mereka bunyi tangisan seorang perempuan. Seingat mereka, rumah sewa yang mereka tinggal ini jenis berkembar dan ada 7 buah rumah yang bersambung-sambung, dan tiada langsung penghuni perempuan ketika itu. Tangisan itu mula kedengaran semakin dekat. Ianya tidak hilang dan ini membuatkan mereka semakin takut. Ali, Daud dan Mizan cuba membaca surah-surah tertentu yang diingati dalam ingatan mereka. Oleh sebab tangisan itu belum hilang, Daud menyuruh Ali datang ke ruang tamu semula dan melarang sesiapa pun untuk pergi ke dapur. Ketika mereka bertiga sedang dalam ketakutan, tiba-tiba sahaja ada satu susuk tubuh berkain putih dan berambut panjang meluncur dengan agak perlahan melintasi depan pintu rumah mereka. Ini mengakibatkan Daud, Ali dan Mizan terperanjat.
dan tergamam melihat hal yang menyeramkan itu. Tetapi Daud dengan langkah berani terus keluar dari rumah untuk melihat susuk tubuh putih tersebut. Dan apa yang Daud lihat ialah makhluk putih tersebut secara perlahan-lahan terampung melewati tangga bukit di kiri rumah sewa mereka. Sampai sahaja ke kawasan atas bukit berkenaan, makhluk itu pun hilang. Untuk pengetahuan semua, di atas bukit berhampiran rumah sewa mereka ini ada 3 dan 4 buah rumah yang tidak berpenghuni. Setelah kejadian itu, Daud, Ali dan Mizan seringkali terserempak dan terlihat lembaga putih tersebut. Dan barangkali itu ialah Pontianak dari pengamatan mereka bertiga. Mereka ada menceritakan kejadian ini pada tuan rumah. Menurut tuan rumah, dahulu rumah sewa mereka semua memang telah dipagar dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Mungkin ada antara penyewa yang telah melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, lalu menyebabkan pagar tersebut telah terbuka, katanya. Daud, Ali dan Mizan berpandangan sesama sendiri. Kejadian ini masih lagi segar di dalam ingatan mereka bertiga hingga ke hari ini. Sekian. Kita semua tidak bersendirian.